TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV Sukses. InsyaAllah, al-yawm sanata'alam an mandah muhimmah, yakni maharatil al-Quran. Ma'aman, bersama dengan siapa? Mesti anda nak tahu. Jadi, jom kita lihat terlebih dahulu siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Saksikan. Sifatuha jahrun wa rahwun mustafil. Munfatihun musmatatun wal diddu kul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Wa baina rahwin wasyadidi liman umar. Wa sab'u ulwin khussa daghtin qidh hasar. Wasadu dadun ta'udha'un mutbaqah wa firra min lubbi hurufil mudlaqah. Subhanallah. Baiklah, bersama dengan kita hari ini Ustaz Suhaimi. Ustaz, tadi bila dengar Ustaz baca syair Ustaz Ya, betul syair. Oh, boleh masuklah Ustaz pertandingan Ustaz. Kata Tiga Bujang Lapuk tu sekali syair Arab lah. Sekali syair Arab lah di pantainya kan. Baik Ustaz. Jadi apa Ustaz kaitan syair yang kita baca bersama tadi dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini? InsyaAllah. Tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita nak dengar pandangan daripada Ustaz kan tentang subjek pada hari ini, jom kita buat SOP dahulu. Boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Saya mulakan dahulu ya. Silakan. Okey. Kemudian Ustaz boleh ambil tempat. Okey, dan kemudian kita pakai pelitup muka di mana kita berada dan jangan lupa jaga penjarakan fizikal. Bukan apa Ustaz, sebab sekarang kes kadang-kadang naik, kadang turun kan. Jadi kita belum menang. Jadi dengan kita ikhtiar jaga penjarakan, pakai mask dan pakai cecair pembasmi kuman, harap-harapnya kita boleh menang. Baiklah Ustaz. Tadi Ustaz dah ceritakan tentang pandangan subjek kita. Silakan. Okey, insyaAllah. Hari ini insyaAllah al-yawm nata'allam an sifatil huruf. Okey. Wa nahnu natakallam an sya'air sifatil huruf. Okey, baik. Dalam syair tu ada sifat-sifat huruf yang kita nak belajar hari ini. Makna kata yang kita baca ni ada dalam ni. Sifat-sifat huruf. Ya. Baik. Jadi maknanya mudahlah Ustaz kalau orang yang hafal syair ni, dia akan senanglah kan? Senang. Nak ingat sifat-sifat huruf. Betul. Okey, baik. Jadi kita dah dengar pandangan Ustaz. Sebelum tu Ustaz nak dengar juga pandangan tentang subjek ni. Sebab ba'd tulab wa talibat kan yaqul an hadhihi al-maddah sa'ab. Jadi ma ra'yuka an hadhihi al-maddah? هذا المادة سهل جدا. لابد علينا أن نتعلم ونطالع مع الطلاب ومع الأصدقاء كل يوم بعد مراجعة إلى البيت بعد الفصل مراجعة إلى البيت مطالعة. Ya, betul. هذا يعني لازم Ya, betul. للطلاب صح؟ Ya, betul. Jadi kata Ustaz kalau kita selalu melazimi insya-Allah kita boleh orang kata mahir dalam bab tajwid Al-Quran. Baiklah Ustazah, maafkan saya. Biasalah Ustaz ya. Baik. Jadi kita dah dengar pandangan daripada Ustaz kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita dengar pula pandangan daripada calon-calon kita. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Tajuk sifat huruf ini sangat menarik dipelajari kerana kita dapat memperindukkan atau memperindahkan sebutan huruf-huruf hijaiyah kita. Yang kedua, kita dapat membezakan huruf yang sama pada makrajnya tetapi berlainan pada sifatnya. Contohnya pada huruf qaf dan kaf di mana kedua-dua huruf ini sama pada makrajnya tetapi berbeza sifatnya. Jadi bila kita belajar maharatul Quran ataupun sifat-sifat huruf, kita dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang paling terbaik dan bacaan yang paling sempurna insya-Allah. Assalamualaikum. Saya sangat minat dengan subjek maharat Al-Quran ini, terutamanya pada tajuk sifat-sifat huruf berlawanan. Kerana ia dapat membantu saya untuk baca Al-Quran dengan lebih tepat lagi. Macam yang Al-Quran suruh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Yang maksud dia, bacalah Al-Quran dengan betul. Jadi, dengan belajar maharat Al-Quran ini, bacaan Al-Quran saya akan bertambah elok dan betul.
Sifat huruf ini sangat menarik dipelajari kerana kita dapat mengetahui teknik-teknik yang betul ketika menyebut sesuatu huruf. Selain itu, kita juga dapat membuat pembezaan pada sebutan yang makhrajnya sama. Dan akhir sekali, kita juga dapat memperindahkan bacaan ketika membaca dalam Al-Quran. Sekian. Didik TV KPM. Ya, betul tu. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh adik kita tadi sebab bila kita belajar subjek ini, kita boleh mendapatkan bacaan Quran yang terbaik. Sebab semua orang nak terbaik, betul tak? Jadi, belajarlah subjek ini untuk kita dapatkan bacaan Quran yang terbaik. Baiklah Ustaz. Saya pasti saya dan adik-adik di Google Meet, adik-adik juga yang berada di rumah tak sabar nak belajar subjek ini. Yeah. Tapi Ustaz, kita nak rehat dulu. Boleh. Saya nak bagi Ustaz minum air dulu, tenang-tenang dulu. Kembali selepas ini dalam Didik TV Sukses. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Didik TV Sukses. Kita dah dengar pandangan daripada guru kita. Kita dah dengar pandangan daripada calon-calon mengenai subjek pada hari ini. Dan saya difahamkan Ustaz, hari ini kita tidak berdua. Kita ada adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Jom Ustaz, kita kenalkan mereka. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Okey, baik. Jadi di sini kita ada 6 adik-adik kita daripada SMK Kuala Lumpur. Jadi, boleh tak kenalkan diri anda dan cita-cita anda? Bermula dengan adik Farhan. Silakan. Kenalkan nama anda dan cita-cita anda. Okey, adik Farhan. Okey, mungkin ada sedikit masalah teknikal. Kita terus kepada adik Azri. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri Al-Kish bin Wahid. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, makna kata nak ikut jejak langkah ustaz lah ni. Alhamdulillah. Terbaiklah. Itulah anak murid yang bagus ya. Ikut jejak langkah ustaz kita. Okey, baik, terima kasih. Azri, seterusnya Naufal. Kenalkan nama anda dan cita-cita anda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ahmad Naufal bin Kashfun Nazir. Dan saya bercita-cita untuk menjadi usahawan dan juga ustaz. Oh, usahawan dan ustaz. Ya, terbaik. Betul lah tu. Sebab sekarang ni kita kurang tu kan. Kurang orang yang boleh buat orang kata banyak job ni kan. Sambil jadi ustaz, sambil jadi usahawan. Jadi terbaik kepada adik kita Naufal. Seterusnya Arwah Yasmin. Kenalkan nama anda dan cita-cita anda. Assalamualaikum. Okey. Nama saya Arwah Yasmin binti Azman. Saya bersekolah di SMK Agama Kuala Lumpur. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang guru. Okey, juga menjadi seorang guru. Oh, Ustaz, nampaknya ramailah Ustaz. Alhamdulillah. Yang minat jadi guru Menang saya. Menang saya. Okey. Baik, seterusnya adik Ain Syafiqah. Nama saya Ain Syafiqah binti Muhammad Zahiri. Okey. Saya bercita-cita nak lahirkan seramai mungkin ahli Al-Quran, insyaAllah. Masya-Allah. Betul. Bagus. Jadi, lepas ni belajar betul-betul, kemudian sebarkan ilmu kepada orang di luar sana. Baik, seterusnya adik Rusda. Kita kenalkan nama dan cita-cita anda. Assalamualaikum. Nama saya Rusda Nur Atiah binti Muhammad Zamri. Saya bercita-cita nak jadi doktor gigi. Weh, patutlah awak dah tadi senyum je tadi kan. Nak kenalkan nama tu dah senyum dah. Okey, terbaik. Jadi saya doakan kepada ke-6 adik kita dapat capai cita-cita mereka. Sebelum tu, tadi kita ada sedikit masalah kepada adik Farhan. Jadi adik Farhan dah okey ke belum? Kalau dah okey, kenalkan nama anda dan cita-cita. Nama saya Muhammad Farhan Yamin bin Naim. Saya ingin menjadi seorang pendakwah bebas. Pendakwah bebas. Pendakwah bebas Ustaz. Betul, kita perlukan pendakwah lagi hari ini untuk mengajak orang kepada kebaikan. Baik, terima kasih kepada adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur yang sudi bersama dengan kami. Okey Ustaz, kita dah kenalkan adik-adik kita. Sekarang kita nak kenal pula subjek pada hari ini. Okey, insyaAllah. Al-yawm insyaAllah nadrus موضوع جديد في مهارة القرآن وهو صفات حروف berlawanan. صفات الحروف لها ضد. هناك يعني ليس لها ضد. والآن ولكن اليوم لها ضد.
Ada sifat huruf yang berlawan, ada sifat huruf yang tidak berlawan. Okey. Tapi sifat huruf yang tidak berlawan insya-Allah fi fasli sabiq insya-Allah. Oh, mana kata hari ni kita nak fokus kepada berlawan. Yang berlawan saja. Okey, baik Ustaz. Jadi bila berlawan ni, kita bahagikan kepada sifat yang kuat dan yang lemah. Okey Ustaz. Ustaz pilih gambar kena Ustaz dengan topiknya. Kenal ikon dia kena. Ikon dia kena Ustaz. Okey. Itu gambar orang sadar Ustaz? Lebih kurang gitu Lebih kurang Ustaz. Ustaz kalau sebut sadar terasa saya Ustaz. Kenapa? Tak ada lah. Riak lah pula. Okey. Saya rasa saya berada sini kot. Okey. Baik Ustaz. Okey. Jadi dua sifat ni akan berlawan. Jadi kita belajar dalam rangka kuat lawan dengan lemah. Itu je. Okey. Okey. Pertama ialah al-jahru dengan al-hams. Okey. Apa makna al-jahru? Okey, kita tengok segi lugatan dia. Okey, lugatan dia ialah al-i'lan. Al-jahru bermakna al-i'lan. Wa al-hams bermakna al-khafa. Okey, tengok gambar bear ni dia keluar sekejap dia sembunyi Dah comelnya Ustaz. Okey, jadi senang. Mudah pelajar nak faham jadi al-i'lan ni orang Melayu pun ambil kalam tersebut kan, i'lan, mengiklankan barang seolah-olah barang tu diletakkan di depan mata lah. Betul. Untuk pembeli dikenal. Jadi mewartakan istilah gitulah kan. Okey. Jadi al-khafa maksudnya sembunyilah. Sembunyi. Sembunyi. Macam ni lah, macam ni. Ya. Alah comelnya. Sebab tu kita sebut ikhfa. Okey. Ikhfa pada nun mati dan tanwin itu kita menyembunyikan nun mati dan tanwin tersebut. Jadi khafa tu makna sembunyi. Okey, tak apa, ni segi lugatan saja. Okey. Okey, kita pergi pada istilahan. Okey. Jadi istilahan, ni tapak dia. Tapak dia. Jadi kita dapati ada dua tempat kosong lah. Saya tak boleh conteng Okey, jadi tapak pertama ni kosong dan tempat yang kedua ada kosong jugalah. Okey, apa nak diisi di situ? Sebenarnya takrifnya adalah berkongsi je. Okey, sebab kita dalam kerangka lawan jadi contoh saya ambil al-jahru, nanti Hakim ambil yang al-hams Okey, saya buat contoh yang al-jahru dulu in hibasun nafsi indan nutqi bil harfi. Li ambil yang nombor 2. Li quwwatil i'timadi alal makhraji. Okey. Saya cuba Ustaz. Cuba yang al-hams pula. Okey, cara sebut dia jarian Ustaz. Jarayan. Jarayan. Jarayan Ustaz. Jarayan. Bukan durian Kau sebut betul-betul. Durian Sekarang zaman durian Ustaz, musim durian pula. Okey, jarian. Okey, jarianun nafsi indan nutqi bil harfi li dha'fil i'timad 'ala al-makhraj. Masya-Allah. Markah penuh. Markah penuh. Markah penuh. Ustaz. Ustaz bagi hadiah Jadi itu tujuan kita belajar lahadid ni, kita kena belajar secara serentak. Okey Ustaz. Baru kita nampak mudahnya, senang. Tadi kata susah kan. Bila kita belajar dengan kaedah yang betul, sebenarnya membantu pelajar untuk memahami sifat huruf dengan baik. Betul. Sebab tapak dia sama, cuma isi tempat kosong dia berbeza. Okey, jadi apa makna dia? Okey, inhibas maknanya tersangkut ataupun tersekat. Okey, tersekat apa? Di sini ialah tersekat nafas. Okey. Kena pegang elok-elok. Jahr dengan hams, dia berlawan sebab nafas. Okey, kalau al-jahr, nafas tersekat. Nanti kita lihat apa huruf-huruf dia. Okey. Ketika menuturkan huruf berkenaan kerana kekuatan pegang huruf tersebut di atas makhraj dia. Okey. Manakala al-hams pula, iaitu mudahnya terlepas. Jarayan ni maksud jara yajri. Maknanya berjalan mudah sangat terlepas. Jadi jarayanun nafsi maksudnya mudah sangat nafas udara kita ni terlepas ketika menuturkan huruf berkenaan kerana lemah iktimad pegangnya ke atas makhraj dia. Mana kata Ustaz, tak ada sekat-sekat lah. Tak ada sekat-sekat. Okey. Mudah sangat Jadi kita faham. Jadi sebab tu al-jahru berada di ikon yang kuat lah. Manakala al-hams berada di ikon yang lemah. Okey Ustaz, saya setakat ni bila Ustaz ajar, saya setakat ni faham. Okey. Nak tanya dulu kita punya adik-adik. Setakat ni adik-adik faham tak apa yang Ustaz bincangkan ni? Kalau faham, tunjukkan macam ni. Okey?
Okey, baik. Lah comel-comel lah awak semua ni kan. Senyum sikit. Okey, baik. Ustaz, diorang pun dah faham. Okey, kita boleh teruskan kelas. Dia kata faham, nanti kita test dia. Betul. Mentang-mentang Ustaz jauh ni kan, tak boleh nak pegang. Nak igat dia tak boleh. Okey, tak apa. Kita akan ni. Okey, jadi dalam pembelajaran sifat huruf lahadid ni, kita kena ada 3 perkara kita kena tangkap. Setiap kita belajar ni, kita kena 3 perkara. Okey, yang pertama, ta'rif lughatan. Okey, jadi akan keluar soalan. Uzkur ta'rif al-jahr lughatan. Apa tadi? Al-i'lan lah. Ya, betul. Okey. Kemudian uzkur, minta perhatian murid-murid di rumah, iaitu uzkur ta'rif al-hams lughatan. Apa tadi? Kita ingat ba tadi tu je. Betul. Al-khafa kan. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah istilah, ta'rif istilah dia. Okey, ta'rif istilah ni yang ni lah. Okey, agak panjang sedikit tapi pegang elok-elok pada bulatan ini an-nafs ni. Kemudian yang tempat kosong ni isi je. Tinggal isi je, tak susah mana pun Betul lah Ustaz. sebab kita belajar secara serentak. Kalau kita belajar satu-satu al-jahr. Okey, cergas sekali. Betul. Bila dah masuk al-hams, mata tu dah mula berat kan. Betul. Kan. Lain macam tu kan. Macam pengalaman je. Macam pengalaman je kan. Siapa yang gelak tu tak tahu tu. Okey. Jadi kita belajar secara serentak, kita nampak begini rupanya, iaitu segi kekuatan nafas itu terlepas ataupun tersekat sahaja. Sama ada kuat berpegang ataupun lemah pegang. Okey, yang ketiga saya tak masukkan dalam slide ni sebab saya nak ajar murid-murid di rumah macam mana untuk bina ayat. Apa soalan dia bakal keluar yang ketiga, iaitu bayin sababat tasmiyah hadhil huruf bi hurufil jahri. Okey. Jelaskan, murid. Objektif kamu kena capai juga, iaitu jelaskan kenapa dinamakan huruf-huruf ini dengan huruf al-jahru. Okey, nanti kita akan lihat apa huruf al-jahru. Okey. Untuk bina jawapan ini, jangan pergi jauh. Okey. Pergi pada ta'rif ni juga. Pegang ta'rif ni. Ya, pegang ta'rif ni. Ta'rif ni, mana-mana pun kalau kita belajar ilmu apa pun, ta'rif ni sangat penting. Betul. Sebab ta'rif ni, ulama' buat rangka tak tidur malam kan? Mana kata dia bukan buat suka-suka Ustaz? Bukan suka-suka. Dia bangun, ambil wuduk, tunaikan solat sunat mutlak, nak dapat hidayah. Betul tak ta'rif ni? Sebab dia kan ada jamik manik, kita belajar dulu dalam kuliah kan. Ta'rif mesti ada jamik, ada manik dia. Jamik menghimpunkan semua yang berkenaan, manik menghalang yang tidak yang berkenaan. Tu jadi kena fikir tu betul. Apa kata untuk soal objektif ketiga, jelaskan sebab tasmiyah ini, kita ambil juga ta'rif. Okey. Contohlah, kenapa dinamakan huruf-huruf nanti dengan huruf al-jahru. Okey, kita ambil je. Okey. Summiyat hadhil huruf. Kan mudah je mudah je. Kita guna bahasa yang mudah. Summiyat hadhil huruf bil jahri letak li tu. Li quwwatil i'timadi 'alal makhraji. Senang kan? Alah mudahnya. Mudah dah tu. Hatta yakun, sehingga terjadi inhibas nafsi indan nutqi bil harfi. Betul. Masya-Allah, senang. Betul. Bila Ustaz tunjukkan sistem ni, barulah kita rasa mudahnya. Mudah je. Kalau tak sebelum ni, alamak susahlah pula kan. Lagi bahasa Arab kan. Betul. Okey. Jadi betul lah sistem Ustaz ni, orang kampung saya kata study smart Ustaz. Study smart. Study smart kan. Ada cara dia. Belajar ada cara dia okey. Tapi boleh ke saya nak minta pelajar test untuk yang ni? Boleh Ustaz, sebab soalan tadi kan, nak tengok mereka faham ke tak faham ke tidak kan? Okey, jadi kepada murid sedia ya. Ustaz nak ajukan soalan. Silakan Ustaz. Okey, soalan, andai kata soalan keluar bayin sababut tasmiyah li hadhil huruf bil hams. Okey, minta salah seorang daripada antum untuk cuba jawab sabab tasmiyah al-hams. Okey, Naufal. Saya nampak Naufal macam nak jawab tu. Senyum-senyum. Apa jawapannya Naufal? Baik, saya cuba. Okey. Summiyat hadhil huruf bil hams li ضعف الاعتماد على المخرج حتى يكون جريان النفس عند النطق بالحرف.
Masya-Allah. Sahih am la ya Ustaz? Kalau kata 4 markah, 4 markah 4 dapat. markah. Terbaik Naufal. Terbaik. Okey. Okey Ustaz, tadi Ustaz dah jelaskan kepada kita maksud dari sudut lugah, maksud dari sudut istilahan. Jadi sekarang Ustaz, kita nak fokuskan kepada apa pula? Okey, kita pergi huruf dulu. Okey. Okey. Huruf dia mudah saja. Hams ni kena ingat fahathahu syakhsun sakat yang dalam syair kita sebut Ya, tadi. betul. Okey, ingat ya. Jadi huruf dia fahatha sampailah ta di belakang tu. Al-jar perlu ingat, tak perlu ingat lah. Selain ni lah. Selain benda dia. Okey, simple. Simple, mudah kan? Rasanya murid-murid di rumah pun mudah untuk tangkap benda ni. Ya, betul. Kalau nak faham lebih makna, ni ada makna ni. Ni kalam hikam sebenarnya. Oh, ya ke? Iaitu seseorang menyuruh dia untuk senyap. Oh, Kalau ni ada, ni bukan tersusun tanpa sengaja, dia ada maksud dia. Oh, saya ingat dia susun sesaja Sesaja, Ustaz. tak. Oh, ada makna sebaliknya. Okey, kita pergi pada yang kumpulan yang kedua, iaitu syiddah lawan dengan rakhawah yang lemah. Okey. Syiddah segi lughatan ialah al-quwah. Okey, al-quwah. Ar-rakhawah pula ialah al-lin, lembut Okey. Tetapi antara syiddah rakhawah, ini satu kumpulan saja, dia di tengah-tengah tu ada grup lagi. Iaitu tawassut. Okey. Al-i'tidal ni segi lughatan lah, insya-Allah mudah saja. Okey, kita pergi pada istilahan. Okey. Okey, tapak yang sama. Okey. Tapi mungkin rasa macam sama macam tadi je. Ya, betul Ustaz. Tapi ada beza sikit lah. Okey, ada beza. Ni macam sama inhibas. Betul. Okey, sana pun jarian sama je. Ya, betul. Mana beza dia? Mana yang bezanya? Okey, beza dia kat mana ya? Minta maaf. Okey. Okey, beza dia dekat as-saut. Okey, tadi memula apa Ustaz? Tadi nafas. Oh, nafas, ya betul. Baru perasan. Betul. Tadi nafas tersekat ataupun terlepas. Yang ni bunyi tersekat ataupun bunyi terlepas. Dia tukar sikit je Ustaz. Tukar sikit. Yang lain sama kan? Ya. Saya rasa kalau pelajar faham benda ni mudah je. Dapat SPM betul. memang boleh dapat A+ insya-Allah. Cuma ya Ustaz, kadang-kadang yalah kita ni bila mudah, kita ambil mudah. Cuma perlu berhati-hati juga kan? Ya, betul. Jangan tertukar saut dengan nafs. Nafs tadi Okey, baik. Okey. Jadi untuk tawassut dia agak panjang sedikit je tak banyak Okey, i'tidal isi kat sini. Li'adamil kamal i'timad alal makhraji kamithli asyiddah. Manakala untuk wa li ghairi dha'fi al-i'timad alal makhraji kamithli ar-rakhawah. Okey, faham? Okey, dia mudah saja. Okey, apa huruf dia? Huruf dia. Okey, kita tengok huruf dia sekejap. Ajid Qatin Bakat dengan Lin Omar. Selain daripada itu, anak-anak murid di rumah, iaitu untuk rakhawah. Mudah saja, ya. Betul. Okey. Okey Ustaz, jadi inilah huruf yang orang kata syiddah, ajin, qitun, bakat yang boleh kita ingat dan bila ditanya tentang apakah huruf rakhawah selain daripada huruf syiddah ini. Baik Ustaz, jadi bila saya tengok Ustaz mengajar sejujurnya senang Ustaz. Senang sebab dengan sistem Ustaz kan. Kita pun kalau yang periksa insya-Allah boleh skor sebab Ustaz dah sediakan dah orang kata sistem untuk kita ingat dan kita jawab dalam peperiksaan. Baik Ustaz. Jadi apa lagi yang kita nak fokuskan dalam bab ini? Okey, yang keempat yang tadi lughatan, istilahan, sebab tasmiah, yang keempat huruf lah. Okey. Huruf kena ingat juga. Huruf kena ingat juga. Jadi untuk syiddah ajid qatin bakat. Susah nak ingat peristiwa dia. Ingat peristiwa. Aku dapati kekasihku menangis. Oh, betul. Qatin, itu dalam bahasa Melayu dia? Ya, bahasa Melayu. Dia terjemahan dia, bahasa Melayu dia, aku dapati kekasihku al-mahbubah menangis. Qatin maknanya benda yang kita suka lah. Sebab tu orang putih pun ambil kitty. Ya, betul. Maknanya kucing kesayangan dia. Betul. Jadi, okay. Yang at-tawassut nak mudah ingat, Lin Omar. Omar siapa? Omar kan garang. Ya, betul. Lin Omari. Ya Omar, Lin. Ya ni berlembutlah wahai Omar. Ya, betul. Masya-Allah. Seronoklah belajar kalau macam ni. Seronoklah Ustaz. Mudah je nak ingat. Okey, rakhawah, marilah kita susun. Okey. Daripada alif sampai ya. Alif dah sini punya. Okey. Ba sini punya. Ta sini punya. Sa tak ada. Okey, letak kat rakhawah. Okey. Betul. Jim kat sini. Lagi apa untuk rakhawah? Hakim. Ha kat sana. Rakhawah. Kha. Dal kat sini. Zal tak ada. Dia masuk rakhawah. Okey, baik. Mana kata senang cerita Ustaz.
ingat yang ni, boleh jawab yang rokhawah. Betul. Betul Betul. Jadi jangan ingat banyak-banyak. Tak perlu ingat banyak-banyak. Ingat yang ni je. Kan? Dalam 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf, kita boleh jawab untuk pula huruf rokhawah. Betul Ustaz? Ya, betul. Okey, baik. Jadi banyak yang ingin kita belajar sebenarnya Ustaz. Kita dah masuk bab tadi Ustaz kata apa, maknanya dari sudut lorahnya, dari sudut istilahnya. Ini pula kita masuk huruf syiddah dan huruf rokhawahnya Ustaz. Jadi apa lagi yang perlu kita fokuskan Ustaz? Okey. Kita kena habiskan juga dia punya grup-grup ni. Okey. Okey, grup yang ketiga. Okey. Okey Ustaz, sebelum kita nak dengar penjelasan pada Ustaz, untuk slide seterusnya, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV Sukses. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Syukran kathiran wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV Sukses. Antum ma'i Luqman Hakim wal Ustaz Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ardi wa tullab wa talibat min Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Baiklah Ustaz, tadi kita dah sebut tentang lurahnya, tentang istilahannya. Al-an sanrakis ayil bab. Kita nuasil fi firqah al-ukhra. Okey, tamam Ustaz. Okey. Firqah salisah al-isti'la bertembung dengan al-istifal lah. Okey, kita kenal dulu luratan dia. Okey, nampak gambar ni pun mudah aja kan. Betul. Al-isti'la tu makna dia menaik lah. Menaik Ustaz ya. Okey, kalau al-istifal ni lawan dia lah. Menurun. Okey. Menurun kan. Jadi kita nampak perlawanan ni mudah kita nak ingat lah. Ya betul. Cuma kena ingat kalam kalam Arabik dia je lah. Okey, betul. Okey, okey. Kemudian kita pindah pada istilahan. Okey. Okey, tapak dia gini. Okey. Sama ada 2 tempat kosong untuk kita isi, tapi tapak dia penting kena ingat Okey, isi apa dia? Guna je luratan dia tadi. Okey. Okey, yang istifal sama guna luratan. Bezakan tang ni je, ila yang tu an. Okey, baik Ustaz, kita try dengar sikit suara Boleh? anak murid kita kan. Saya pun nak macam senyap je di sana. Kita nak dengar sikit. Siapa yang nak baca ni? Okey, tentang tempat kosong ni. Siapa yang nak baca? Kita dengar ni lah kalau boleh. Siapa adik kita ni? Saya pun dah lupa namanya ni. Okey, adik Azri. Mungkin adik Azri boleh cuba baca dan isi tempat kosong. Yang al-isti'la. Okey. Irtifa'ul lisan ila al-hunukil a'la 'inda nutqi bil harfi. Sahih Ustaz? Sahih, 6. Okey, sahih. Alhamdulillah. Baik, seterusnya siapa lagi nak cuba? Seterusnya kita ambil yang perempuan pula. Ain Syafiqah. Cuba Ain isi tempat kosong. Untuk isti'la. Ya, betul. Istilah Ustaz. Al-istifal. Al-istifal pula. Al-istifal yang sana. Maafkan saya. Istifal pula. Okey. انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. Okey Ustaz. Okey, betul mudah, Ustaz mudah Okey, mudah. Okey. Okey, apa maksud dia? Iaitu terangkat lidah mengarah ke langit sebelah atas ketika menuturkan huruf berkenaan. Okey. Apa huruf ni nanti kita akan tengok. Okey, yang istifal pula dia lidah tu kekal di bawah, inkhifad, berada di bawah. Okey. Berada di bawah dan dia jauh daripada langit atas ketika menuturkan huruf tersebut. Okey, jadi mudah sahajalah. Kemudian sumiat bihadzal huruf, apa dia? Kita macam tadi jugalah. Limadza hadhil huruf sumiat bil istifal. Jadi kita auto je. Ya, betul. Takrif ni. Mudah sahaja. Okey. Kita lihat pada dia punya huruf dia. Okey, huruf isti'la khussadaratin kiz. Okey, ada berapa ni? Ada 1 2 3 4 5 6 7 Ustaz. 7 huruf. Okey, jadi istifal apa dia pula Ustaz? Kiralah daripada alif bata tu kan. Tapi kalau nak juga Ustaz bagilah. Kan pening pada. Bagi saya Ustaz, bagi kita hafal yang ni al-isti'la ni kan. Ya, betul. Pendek pun pendek. Pendek pun pendek kan. Jadi ingat jelah yang ni khussadaratin kith itu huruf isti'la, baki itu adalah untuk istifal jadi kalau ditanya kam huruf al-isti'la, kita pun jawab sab'ah. Mahya khussadaratin kith. Tulis je khussadaratin kith. Tak payah asingkan khussad. Betul. Tak perlu. Tulis je.
pemeriksa pun faham. Betul. Kan? Okay. Pemeriksa pun guru juga kan. Okey, jadi faham Okey. Mudah kot saya ajar macam ni kan? Ya Ustaz. Jadi kalau setakat ni saya faham jadi, dan adik-adik di Google Meet macam mana? Setakat ni faham tak apa yang Ustaz terangkan? Hal fahimtum? Fahimna. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kena cara memang kita sukses lah. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, itu cara kita nak belajar. Kita tengok pula kumpulan yang keempat, al-itbaq dengan al-infitah. Okey, yang kuat itbaq ni luratan dia apa dia? Kita tengok infitah dulu. Okey. Infitah maknanya pecah. Pecah. Okey, iftiraq maknanya berpecah. Itbaq lah, yakni menempel ataupun melekat. Macam gam tu. Tu okey. Jadi kalau kata pergi pada ta'arif istilah dia, okey ni kena ingat dulu. Okey. Kemudian pergi pada istilah dia. Okey ni tapak dia. Tapak dia sama macam tadi saya. Macam sama. Okey. Sama je. Okey, tapi tang mana beza? Ambil je dia punya luratan tadi. Okey. Ini ilsak tadi kan. Okey. Ada sedikitlah beza iaitu tulasik atas wazan fi'il mudhari' kan. Tulasikul lisan fil hanakil a'la inda nutqi bil harfi. Al-infitah mungkin Hakim boleh tolong? Okey, boleh? Sebut apa Ustaz? Tujafi Tujafi. Okey, tujafil lisan an al-hin hanakil a'la. Al-hanakil a'la 'inda nutqi bil harfi. Betul. Okey. Kalau jawab begitu maknanya dia dapat 2 markah ataupun 4 markah lah. Sebab apa? Sebab tujafil lisan tu 1 markah. Jadi murid kena tahu juga benda ni. Ya. Kemudian anil hanakil a'la ni inda nutqi bil harfi ni 1 poin. Okey. Begitu jugalah tulasik al-lisan ni lidah tu melekat 1 markah. Fil hanakil a'la inda nutqi bil harfi ni, yang ni tak payah ingat tak apa. Dia dah. Dah kita memang jumpa mana ta'rif kan? Ya, betul. Dan nutqi bil harfi ni gitu je lah kan. Jadi fil hanakil a'la ni dah 1 poin. Jadi itu dah jadi pelajar dapat markah penuh. Berapa Ustaz markah penuh? Kalau kata 2 poin, mungkin 2 ataupun 4. Tengok pada gandaan pemeriksa bagilah. Okey. Okey. Kita lihat ba'din kita lihat huruf dia. Okey. Mudah saja. 4 je? 4 saja. Ni lagi senang 4 je. Sebab tu itbaq ni kita bila bunyikan dia lidah kita tu terangkat ke atas dan dia tak nak turun. Tak nak turun. Tak nak turun. Terus ke langit. Dia beza dengan irtifak tadi. Okey. Irtifak tadi dia naik atas dan dia turun. Okey. Contoh huruf kha. Betul, dia naik dan dia turun balik. Dan dia turun. Betul. Cuba adik-adik buat dan juga di rumah kan. Cuba buat. Betul tak? Bila sebut huruf kha ni, lidah naik ke atas dan turun. Betul. Kha. Betul lah Ustaz? Betul Cuba qaf yang mati Hakim. Macam mana? Qaf yang mati. Qaf. Aqa. Betul? Dia naik dan dia turun balik. Betul? Tapi cuba yang ta pula dha cuba. Az. Kalau az tersekat Ustaz. Melekat dia. Tak nak turun. Tak nak turun. Cuba adik-adik buat. Sebut az. Az. Kan? Betul lah Ustaz? Semua angguk tu iyalah tu. Okey, baik. Okey, jadi mudah kita nak belajar. Infitah apa dia? Alah, pandailah. Susun je lah alif sampai ya tu kan ada 29 ataupun 28 huruf hijaiyah. Baki dia semua kat sana. Okey, cuba kita lihat kumpulan yang kelima. Okey, kumpulan yang 5. Okey, luratan dia. Okey, kita lihat izlaq at-tarfu. At-tarfu maksudnya hujung lah. Macam saya lihat kertas tu dah berada di hujung meja tu. Okey, maknanya itu at-tarfu. Okey, untuk izlaq dengan ismat ni dia pattern dia lain sikit. Sebab tu kita letak bab di akhir. Okey. Sebab kita perlu huraian agak panjang sikit. Al-ismat lawan dia tak boleh nak lawan segi logik. Okey. Al-man'u maksudnya dia menegah. Sepatut lawan at-tarfu tadi ni hujung, sepatutnya di sana awal. Di tengah lah. Di tengah lah, ataupun betul. di awal kan. Betul kan? Betul. Okey. Tapi kalau al-man'u tak ada kaitan pun. Betul, dia macam tak ada kaitan. Okey, tak apa. Sebab tu kita letak kumpulan yang kelima ni. Ada sebab dia. Okey, kita lihat pada takrif istilah dia. Okey, tapak sama, tak ada beza. Okey. Apa yang nak isi? Untuk izlaq satu sahaja. Okey. Mungkin kita minta pelajar boleh. Okey, boleh? Kan? Kita jemput ni lah, arwah lah. Kita nak dengar suara arwah lah. Boleh tak arwah? Arwah Yasmin. Boleh. Okey. Dah lama tak dengar suara arwah. Macamlah pernah jumpa Ustaz. Okey, silakan arwah. Surah an-nutq bil harfi li khuruji min at-tarf al-lisan wa syafatain.
Okey, markah penuh. Sebab Okey. apa? Sebab yang kosong ni memang tak ada apa, terus je sebut li khurujihi min tarfil patutlah lisan. Ustaz tak ada tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey. Okey, kosonglah. Okey. Al-ismat pula mungkin seorang pelajar lelaki. Okey, lelaki pula siapa? Farhan ke? Farhan lah, Farhan. Cuba Farhan baca. Untuk ismat thaqula an-natqi bil huruf li khurujihi ba'idan min at-tarfi al-lisan wa syafatain. Masya-Allah. Sahih. Ahsantum bagus, tahniah itu jawapan yang tepat Okey, maknanya sur'atun nutqi bil harfi, sangat laju dalam menuturkan huruf berkenaan kerana tempat keluar huruf tersebut berada di hujung lidah dan bibir ni, dua bibir. Jadi dia cepat keluarlah benda tu. Berbanding dengan al-ismat, dia sangat berat. Okay, dia sangat berat. Jadi kita kata thaklun natqi bil hurfi li khurujihi ba'idan, sebab dia jauh daripada lidah dan dua bibir tu. Okey. Okey, jadi kita lihat apa huruf dia. Firra min lub. Firra min lub. Firra min lub. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Baki tu himpunlah kat sana. Betul. Okey. Jadi kenapa bab ini berada di belakang? Sebabnya huruf-huruf ismat ini dia ada berkaitan dengan tata bahasa Arab. Okey. Huruf ismat selain daripada firman lub ni, dia takkan, kalau kata pergi pada rubai dan khumasi, dia takkan berada ismat sahaja. Dia mesti akan gabung dengan izlaq juga. Contoh. Dirham. Ada 4 huruf dirham. Okey, itu rubai. Kalimah yang rubai ada 4 huruf. Okey, dirham boleh adakah semua ismat ataupun ada 1-2 daripada izlaq? Ada daripada izlaq juga. Apa huruf dia? Ra. Betul okey, betul. Selamat betul. Betul. Okey. Okey, cuba yang lain pula, kita kata Ja'far, nama orang. Okey Ustaz, kita try pelajar kita pula Ustaz. Okey, silakan. Okey, Ja'far. Ada tak kaitan dengan izlaq Ustaz ya. Okey. Try siapa tu nama dia? Ain Syafiqah. Al-ijabah? Ada. Apa huruf dia? Fa dengan ra. Betul. Fa dengan ra ya. Okey, jadi power Syafiqah. Okey, Hakim, kalau kata dia ismat saja, tak ada huruf izlaq. Itu menunjukkan dia bukan huruf kalimah Arab. Contohnya satu perhiasan disebut sebagai asjad. 4 huruf. Kita lihat asjad semua huruf ismat. Okay. Tak ada huruf izlaq pun. Betul. Jadi itu menunjukkan bahawasanya kalimah itu bukan asal daripada Arab. Mana dia bahasa lain lah. Sebab tu lughatan dia tadi al-man'u, menegah daripada bersendirian. Dia mesti kena ada izlaq juga. Faham. Sebab tu dia lain sedikit lah daripada yang grup-grup yang sebelum ni kan. Dia agak susah sikit Ustaz. Eloklah Ustaz letak di hujung-hujung Ustaz. Betul. Jadi kita kata kita belajar ni, maknanya yang hujung-hujung tu kita letak belakang. Apa-apa subjek pun kalau kita yang susah tu kita letak belakang. Ya, betul. Yang senang tu kita belajar dulu. Betul Ustaz, kalau mula-mula susah Ustaz, tutup buku awal lah. Ya, betul. Jadi macam kita jawab soalan pun, kita soalan objektif tu kata yang senang tu kita jawab dulu, yang susah tu tinggal dulu. Cuba yang jawab yang senang macam tu. Jadi kalau kata yang susah tu dah siap yang senang, patah balik yang susah. Baru kita bagi masa lebih pada dia kan. Betul. Jadi kita hadam, tenung, renung, jangan sampai tertidur je lah kan. Betul. Okey. Okey Ustaz, seterusnya Ustaz, apa yang kita nak belajar? Okey, rasa dah habis dah. Okey, tapi untuk kita cuba test lah untuk izlaq ni, kita kata dia mudah. Okey, kita tengok pada istilah dia. Mudah terkeluar, firra min lub tadi. Okey, cuba kita test huruf fa. Okey. Af. Okey, mungkin adik-adik di rumah dan juga di Google Meet boleh cuba. Af Ustaz Af. Huruf fa kan? Af. Okay. Mudah terkeluar. Betul? Okey, cuba ambil huruf yang bukan izlaq. Macam contoh tadi huruf jim. Huruf jim. Aj. Macam dia agak tak terkeluar Ustaz. Macam berat sikitlah. Betul? Okey, jadi sebab apa? Sebab dia jauh daripada syafatain. Dia berada di belakang sikit kan. Itu sebab ulama fikir yang ni izlaq, yang ni ismat. Ismat pula kenapa? Sebab dia tertegah daripada bersendirian ketika rubai dan khumasi. Kalau khumasi contohnya safarjal. Safarjal ni macam buah pel lah, tapi di negara Arab je. Kan safarjal macam tu.
Jadi Safarjal pun ada huruf izlaq fa dengan ra. Betul. Tu. Jadi dia tak boleh bersendirian. Macam dulu Ustaz, saya masa kecil-kecil lah kan. Masa Ya. kecil-kecil kita belajar kan. Antara perkataan Arab yang kita ingat ni Ustaz, sayyarah. Sayyarah. Jadi sayyarah tu Okey, sayyarah tu dia dia bukan rubai dengan khumasi asli. Itu dia sulasi, dia 3 huruf. Cuma dia berlaku penambahan. Macam tembak, tembakan. okey. Makan, pemakanan, Okey. makanan, macam tu. Dia tetap 3 huruf yang tu. Okey, Apa? faham. Sara yasiru. Okey. Berjalan kan, sara yasiru kan. Jadi sayyarah, kenderaan yang boleh bawa kita pergi jalan-jalan mana-mana. Okey. Ya. Faham. Okey Ustaz. Okey, jadi kita buat kesimpulan bahawasanya ada kuat, ada lemah. Okey. Okey. Yang pertama al-jahru lawan dia al-hams. Okey. Kita review balik je. Okey, baik. Okey, yang last kali al-izlaq dengan ismat. Okey, baik Ustaz. Ingat ni senang. Okey, baik Ustaz. Jadi kita dah faham tadi tentang apa tu yang al-izlaq dan Betul. juga lawannya tu Ustaz. Ya. Banyak lagi yang kita nak belajar daripada Ustaz pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak bagi Ustaz rehat dulu. Dan juga adik-adik di rumah mungkin boleh minum air dulu. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV Sukses. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Didik TV Sukses Ustaz. Ya. Bila belajar dengan Ustaz ni rasa terkejap Ustaz. Sekejap Kan? je. Sekejap je Masya rasa. Allah. Walaupun sebenarnya banyak slide yang kita belajar hari ni. Jadi apa yang Ustaz ajarkan kepada kita boleh kita amalkan Ustaz Betul. Jadi supaya kita dapat bacaan Quran yang terbaik. Okey Ustaz. Sekarang ni macam mana Ustaz? Kita pun mungkin dah habis belajar Ustaz kan? Okey. Apa kata Ustaz kita cuba tanya adik-adik kita pula kan? Betul. Okey. Jadi Ustaz minta daripada ahadun minkum cuba jawab soalan Ustaz Okey. Udhkur ta'rif al-itbaq wal infitah lughatan. Okay. Man turid. Man turid. Okey. Mungkin Naufal mungkin? Boleh. Okey, tafadhal. Jawab secara spontan ataupun dalam bentuk macam dalam peperiksaan Ustaz? Dalam periksaan cuba. Okey. Al-itbaq fi lughatan huwa al-ilsaq wal infitah fi lughatan huwa al-iftiraq. Okey, terima kasih. Ustaz nak dengar pula yang spontan, jawapan spontan. Spontan biasa itu yang dijawab dalam exam tu. Okey. Kita nak cuba belajar daripada sini. Okey. Okey. Cuba Naufal. Kalau spontan al-itbaq, al-islaq dan juga al-infitah, al-iftiraq. Bagus. Betul Betul juga. Oh. Okey. Mana kata Ustaz, kalaulah jawapan spontan tu boleh ke digunakan untuk peperiksaan? Boleh juga. Boleh juga. Ya, betul. Okey. Di situ dia terus mubtada khabar je. Tapi kalau yang kata jawapan dalam buku tadi kata ataupun dia kata ikut skema tu, itu dia ada mubtada, kemudian ada jumlah ismiyah di situ. Ya, betul. Kan dia kata al-itbaq huwa. Huwa tu jumlah ismiyah lah. Huwa al-ilsaq. Al-infitah huwa al-iftiraq. Okey. Jadi huwa tu mahzufkan je pun boleh juga. Al-itbaq al-ilsaq. Al-infitah al-iftiraq tu je. Okey Ustaz, kita dah tanya seorang Naufal. Kita ada 5 orang pelajar lagi Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya siapa pula? Ustaz tanya pada pelajar puteri yang Rusda Ustaz, Rusda. Rusda. Rusda macam senyap je, dia duduk malu bersandar je dekat Rusda kerusi ni. tu nampak Kan? selesa tu kan. Okey. Cuba test istilahan pula Rusda untuk itbaq. Istilah untuk itbaq, Ya. istilahan tulasik al-lisan fi Al-hanaki. al-hanaki indan nutki bil harf. Okey, betul. Betul Untuk betul. infitah. Okey, betul lah tu. Okey, markah penuh insya-Allah markah penuh. Cuba yang pelajar lelaki pula. Cuba Ustaz tutup kataan ni lah. Kan? Baru lagi mencabar Ustaz baru kan? mencabar, okey. Cuba Farhan. Farhan atau Azri? Okey, Farhan dululah, Farhan dulu. Baik Ustaz. Untuk al-infitah Ustaz. Ya, al-infitah. Istilahan
تجاه في اللسان عن الحنكي الأعلى عند النطق بالحروف. Kan saya dah kata Ustaz, orang hafal Quran tak ada masalah. Quran kan banyak ayatnya. Ini setakat pendek-pendek tak ada hal lah. Betul tak Farhan? Betul tak? Oh, orang hafal kata. Nak mengaku takut riak pula. Okey Ustaz. Seterusnya Ustaz. Tanya ke tak? Tanya lagi. Jadi orang menghafal Quran ni memang cepatlah. Ya, betul. Hakim pun hafal Quran, jadi anak-anak pun hafal Quran. Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, kita cuba pula Ustaz Azri. Betul. Okey Azri, Ustaz nak tanya yang berkaitan dengan huruf pula. Okey, datangkan 5 huruf yang bukan itba', iaitu al-infitah. Lain sikit kan bentuk dia? Okey. Cuba Azri. Okey, Aziz sedang mencari jawapan Ustaz. Okey. Maaf Ustaz, tak jelas soalan. Udhkur al-khamsah al-huruf minal infitah. Lihat pada ni je. Selain pada ni je. Al-huruf al-infitah ba, tha, jim, ha, kha. Oh, macam banyak lagi dia nak sebut tu. Betul. Kan? Jadi dapatlah 5 markah. Okey. Dia berapa markah Ustaz kalau soalan tadi tu? Kalau kata 5 markah lah paling 5 huruf lah. Ya, 5 huruf. Okey. Baik. Jadi kita boleh susun sebenarnya alif batas sajim tu boleh susun je kan. Pun dah menjawab soalan infitah tadi. Tapi Ustaz contohlah contoh kalau kita jawab apakah huruf infitah, kita jawab selain huruf itba' iaitu sad, dad, ta dan za. Diterima atau tidak jawapan kita? Sebab dia ada pemarkahan 5 tadi. Betul. Jadi macam mana pemeriksa nak bagi markah? Nak bagi markah satu-satu tu kan? Faham. So kena jawab jugalah infitah ni. Okey, baik Ustaz. Okey Ustaz, dah 3 orang dah jawab ni. Kita ada lagi lebih kurang 3 orang pelajar juga. Okey, cuba yang lain. Ustaz minta untuk al-izlaq lah. Okey, al-izlaq. Lughatan apa dia? Ain Syafiqah mungkin. Al-ijabah. Al-itbaq. Lughatan at-tarfu. Okey. Ismat? Al-ismat lughatan al-man'u. Okey, yang ni kena ingat sikitlah Ain Syafiqah sebab dia bukan berlawan secara logik kita, dia tak berlawan lah. Sebab dia ni susunan ulama' lah. Kita kena follow je benda ni. Sebab tu Ustaz letak di bab yang kelima lah. Okey, faham Ain Syafiqah? Faham. Okey, dan begitu juga dengan anak murid yang lain. Okey. Terima kasih. Okey, itu markah. Kalau kata sini 1 poin dapat 2 markah. Sana 2 markah jadi 4 markah lah. Okey, jadi kita nak jawab peperiksaan ni, tengok juga pemarkahan tu diberi berapa. Ya, betul. Kalau kata 2, mungkin dia nak 1 ataupun 2 poin. Tengok pada dia punya pemarkahan tu. Okey, faham. Makna kata memahami soalan pun penting Ustaz. Penting juga. Dan juga tengok markah tu penting juga betul. Ustaz. Okey Ustaz, siapa lagi Ustaz? Kita tinggal lagi ni. Arwah dah jawab belum tadi? Arwah? Dah jawab belum tadi? Boleh kot sekali lagi. Sekali lagi lah Sekali lagi lah Ustaz. Okey, cuba untuk al-izlaq dengan al-ismat untuk ta'rif dia. Ta'rif istilahan. Ya, istilahan. Al-idlaq wa sur'ah an-nutuq bil harf li khuruji min at-tarf al-lisan wa syafatain. Okey, tayyib. Kalau al-ismat ثقل النطق بالحرف لخروج بعيدا من الطرف اللسان والشفتين. Okey, tamam. Kan markah penuh lah sebab benda ni mudah je kalau kita ingat kaedah dia, nak ingat macam mana senang je. Betul. Okay. Jadi dia orang pun menghafal Quran. Jadi mudah je lah. Betul. Jadi mungkin kaedah ni Ustaz boleh digunakan oleh adik-adik di luar sana juga Ustaz. Orang-orang di luar sana, mungkin mak ayah pun boleh guna sistem ini supaya memudahkan kita. Okey Ustaz, jadi kita pun Ustaz sudah berada di penghujung rancangan Ustaz kan. Jadi Ustaz dah terangkan daripada A sampai Z, kita pun dah tanya dah adik-adik kita, mereka pun boleh jawab Ustaz. Betul. Makna kata sejam ni Ustaz diorang fokus. Alhamdulillah. Diorang tahan mata, ngantuk pun kena fokus. Jadi itulah kunci kejayaan mereka ya Ustaz. Ya, betul. Jadi Ustaz, apa kesimpulan yang boleh Ustaz buat ataupun rumusan untuk
topik kita hari ni? Okey, kesimpulan al-yaum kita belajar ni memang banyak. Okey, sebab kalau ikut kira satu-satu ni lebih kurang ada 11 lah. Sini 5, sana 5, sini 1 jadi 11. Kalau kita belajar satu-satu, fokus satu-satu, memang banyak sebenar-benarnya. Tapi apa kata disebabkan dia hadid, dia ada lawan dia, kita cuba belajar secara berlawan. Sebab orang dia bila lawan dia senang ingat. Contoh putih tu apa? Sebab ada hitam. Betul. Dia kenal lurus bila ada bengkok. Dia kenal baik bila ada jahat. Tu. Jadi bila lawan tu dia cepat ingat. Jadi kita gunakan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi tu supaya kita bawa ke dalam pelajaran kita. Dalam sifat huruf, dalam maharat dan dalam mana-mana subjek sekalipun. Mudah-mudahan Ustaz doakan semoga berjaya, terutamanya dalam SPM yang antum bakal hadapi insya-Allah. Okey, amin. Jadi mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita, adik-adik di Google Meet, adik-adik yang berada di rumah dapat ambil dan dapat semoga dipermudahkanlah nanti menjawab peperiksaan. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami semua Ustaz. Saya seronok dengan Ustaz hari ni. Dapat ilmu baru, rasa lepas ni dah boleh Ustaz naik jadi imam Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum ni jadi Tok Siap, naik pangkat jadi Tok Bilal. Rasa-rasa esok dah boleh kot jadi Tok Imam. Alhamdulillah. Kan? Baik, jadi terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada adik-adik di Google Meet. Terima kasih kepada adik-adik yang berada di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Tajuk sifat huruf yang berlawanan ini sangat menarik untuk kita pelajari kerana ia akan membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik dan menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan lebih tepat. Itulah keindahan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek maharat Al-Quran dan juga sifat huruf sangat penting untuk dipelajari kerana ianya sangat berkait dengan bahasa Al-Quran. Kata Imam Ibn Jazari, makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Makhraj dan juga sifat huruf sangat penting untuk memfasihkan sebutan bahasa Arab. Harapan Ustaz agar kamu dapat memahami sifat huruf nanti. Sekian.